Hai semua, kita bertemu lagi dalam Hai, rasa macam lama kita tak bersiaran. Maaf kerana kesuntukan waktu. Tapi kali ni kisah seram Farfaiza kembali dengan satu kisah yang dihantar oleh Haziq. Haziq ni dia kongsi macam mana pengalaman dia dengan kawan-kawan dia waktu ni diorang baru habis-habis sekolah macam tu pergi explore Highland Tower. Sebelum I mula cerita, subscribe lah dulu. Okey, untuk pengenalan, Haziq ni dia cerita kejadian ni berlaku macam dalam tahun 2012, 2013 macam tu lah. Dia pun tak ingat sangat. And dia baru umur 18, 19 macam tu lah. Haziq ni dengan kawan-kawan dia memang suka explore tau. Namakan je lah mana-mana. Dia kata banglo. Katanya ada banglo Mona Fendi dekat Shah Alam sebelum dirobohkan. Dia dah pernah pergi. Ada satu banglo doktor gila dekat KL yang bunuh keluarga dia semua tu. Dia dah pergi. Lepas tu ada juga orang kata ada sebuah banglo yang tidak boleh dirobohkan di bangsa. Dia dah pergi. So bagi dia exploration ni bukan benda yang asing lah untuk dia dan kawan-kawan. And benda tu selalunya berlaku spontan sebab bila diorang lepak malam-malam, lepak kat mamak pukul 10 ke atas, 10 PM ke atas, diorang akan lepak je. Macam keluar rumah pukul 10, jumpa kawan-kawan semua kat kedai mamak, lepak sampai 3-4 pagi. Bila dah lepak lama-lama ni, ini yang timbul macam, weh, jom pergi sini nak? Weh, jom pergi situ nak? Until ada satu hari ni diorang decide nak pergi Highland Tower. So bila dah lepak pukul 10, bincang, tunggu kawan ni, kawan tu, tunggu. So diorang gerak daripada base diorang tu, kedai mamak tu around 2 o'clock in the morning. Gerak ke Highland Tower pukul 2, around roughly pukul 3, sampailah area Bukit Antarabangsa Highland Tower tu. Masa dah sampai Bukit Antarabangsa tu, diorang macam terkejut sebab dia tak sangka ada kawasan perumahan dekat area-area tu. Sebab diorang fikir macam kalau pergi kat situ ada nampak kondo tu je lah. Tak, ada kawasan perumahan, ada Highland Tower je yang roboh, yang lain-lain tu masih ada. So dalam diorang explore lah kawasan perumahan tu semua sebab diorang mindset ingatkan memang kawasan terbiak. Tak terfikir yang akan ada kawasan perumahan, rumah-rumah yang lain. Tak apalah, diorang just teruskan perjalanan, explore sikit. Adalah dekat belah kanan Highland Tower tu, katanya belah kanan. Dia explain dalam email tu. Ada satu rumah usang, rumah terbiak. Bila nampak rumah tu, diorang macam excited. Yes, ada lagi satu kawasan yang boleh kita explore gitu. So, seramai-ramai tidak ni beberapa kereta lah. 10 ke 13 orang lah macam tu kawan-kawan dia. So, diorang pun macam keluar nak masuk rumah tu dulu. Ni belum lagi nak pergi tempat tapak tanah runtuh tu tau. Masih lagi dekat luar tau. So, dia nak pergi kat rumah usang tu, nak masuk. Masa dah turun kereta nak masuk ni semua, tiba-tiba one of the girls bagi tahu dia datang bulan. Allah, Haziq ni angry lah. Kenapa dah tahu nak datang tempat-tempat macam ni kau tak bagi tahu kau datang bulan? Walaupun diorang ni bukanlah professional urban explorer, diorang bukanlah menjadikan kerjaya untuk buat night exploration ni semua, tapi kita kan semua tahu pantang-pantang larang. Macam kalau kotor, elak-elak lah kan ke tempat keras. Bila saya cakap kotor tu, maksudnya badan kita ni tak suci, bersih, kita tak boleh solat. So Haziq tu decide untuk some people stay dengan the girl yang datang bulan ni supaya tak payahlah nak join masuk rumah ke atau nak join masuk dekat Highland Tower pun. Just stay dekat kereta, lepak je, tunggu diorang. Yang lain-lain boleh masuk. So mulalah perpecahan antara yang mana stay dengan the girl, Auni. Yang mana stay dengan Auni bukan nama sebenar. Yang mana stay dengan Auni. Dan yang mana ikut Haziq untuk teruskan eksplorasi. Yang Auni ni bukan nama sebenar ni pula. Kenapa dia terdetik nak bagi tahu dia datang bulan? Ialah kerana waktu dia nak masuk je kat rumah tu, dia meremang.
Dia rasa tak sedap hati, dia rasa takut sangat, dia rasa macam gelisah. Tiba-tiba macam zap, perasaan dia macam nak masuk ke tak, nak masuk ke tak. Sebab itulah dia decide untuk bagi tahu je everyone yang sebenarnya aku datang bulan. Sebab bagus jugalah untuk diorang like decide untuk tak teruskan. And beberapa orang teman si Auni, because andai kata dia masuk, kita tak tahu apa yang berlaku. And ini baru permulaan diorang kat kawasan itu. So elok Haziq tinggalkan Auni bersama kawan-kawan yang lain untuk teman. So masa Haziq dan beberapa orang yang tinggal ni lah masuk dalam rumah tu, memang rasa seram. Tapi Haziq kata tak tahu seram tu adakah sebab rumah yang nampak macam nak roboh tapi tak dirobohkan ni, rumah tinggal ni, atau keseraman itu datang daripada mereka yang kurang persediaan dan hanya menggunakan lampu phone je untuk suluh perjalanan. Haziq it's very good yang dia tak begitu melayan sangatlah perasaan takut dia. And Haziq ni pula, selain suka sangat night exploration ni, dia sebenarnya suka tengok struktur bangunan. Dia kalau ada bangunan runtuh tu, dia bukan tengok benda tu as bangunan runtuh, dia tengok struktur. Dia punya minat lah. So masa masuk rumah yang Usang tinggal ni, dia lah orang pertama yang perasan dekat dinding tu macam ada tumpuk-tumpuk darah. Macam ada darah tau dekat dinding. So dia dah macam alertkan kawan-kawan dia. Macam, weh, tengok tu. So semua dah macam panik. Yelah, guna pun lampu handphone. So samar-samar lah. So semua dah ingat macam, ada darah ni semua adalah hantu. Tapi bila Haziq amati, nampak macam terlalu pekat untuk darah. So mungkin ini adalah simbahan cat. Tak tahulah daripada mana, vandalism ke atau ada penghuni. So Haziq dia dah tak fikir sangat dah macam benda ni hantu ke apa. Dia fikir macam, kita ni menceroboh tempat orang ke? Kadang-kadang kan rumah tinggal kan ada penghuni macam makbet ke. Untuk keselamatan, Haziq dengan kawan-kawan dia cakap macam, okay, kita tengok dulu tempat ni, takut ada orang. Check bila dah confident, confirm tak ada orang, okay, lega sikit, dia kata, lega. So maybe it's just an act of vandalism lah. So bila Haziq dah tahu tak ada orang kat situ, and benda tu menyedarkan dia yang kadang-kadang bila kita plan nak pergi, nak explore Highland Tower, pergilah Highland Tower, tak payah pergi tempat-tempat lain kan. And kawan dia tak cukup persediaan pun, so dia ajak kawan-kawan dia, dah jom kita gerak Highland Tower lah, before anything else happen lah. Dia kata waktu dia pergi ni, kawasan Highland Tower ni belum lagi dipagarkan. Dia kata sekarang ni kalau anyone nak pergi explore dah tak boleh dah, because dah developer ke atau government ke, macam dah ada pihak yang memang pasang pagar supaya tak ada orang boleh sewenang-wenangnya keluar masuk Highland Tower ni. Waktu dia datang ni masih open. So dia dengan kawan-kawan dia pergi masuk. Masa nak masuk ni memang jalan untuk kereta tu tak possible dah lah. You memang kena jalan kaki je lah, guna kaki you. Tak boleh nak describe, tapi dia kata malam tu bila dah masuk je kawasan Highland Tower tu, dia terasa malam tu macam seram sejuk. Lepas tu bunyi cengkerik jelas sangat kedengaran. So maksudnya kalau bunyi cengkerik je yang you dengar, tak ada angin. Bila tak ada angin, suasana akan jadi sepi. Kuala Lumpur selalunya, tak kira lah pukul 2-3 pagi yang diorang sampai ni, mesti akan ada bunyi kenderaan, mesti akan ada bunyi motor at least. And lagi-lagi at this time belum pandemik. Bila tak boleh dengar langsung, bila tak ada bunyi angin, hanya bunyi cengkerik, of course perasaan tu dah memang bertukar. Tapi nak sangat pergi kan Highland Tower. Jalan lah semua dalam keadaan seram, sejuk, sunyi tu. Jalan. So bila dah masuk kawasan Highland Tower, bila dah bunyi semua sepi, bunyi cengkerik je, Haziq tak bagi tahulah semua orang apa yang dia dengar, sebab dia tak nak menakut-nakutkan orang lain. So dalam diorang dah masuk kawasan tu, belum lagi sampai dekat bangunan tinggal Highland Tower ni, tapi diorang dah nampak lah. So waktu diorang nak pergi ke sana tu, diorang macam kena lalu ada dia macam padang luas lah, bukanlah padang luas, I think it's kawasan luas. So Highland Tower ni yang betul-betul roboh is satu blok je, 2 blok lagi standing. So waktu diorang dah lepas dah panjat bukit ni apa semua, so diorang dah nampak, diorang tak nampak tau bangunan yang dah roboh tu. Dia tak nampak ada sisa-sisa
keadaan bangunan yang dah roboh. Dia cuma nampak ada 2 bangunan. So dia assume bangunan yang dah roboh tu maybe belakang sikit ke apalah, lagi pun gelap tak apa nak nampak kan. So waktu diorang tengah berjalan ni, diorang semua pegang bahu lah each other supaya tak terpisah. So semua pegang bahu masing-masing daripada belakang, jalan ikut sebaris lah. Waktu diorang jalan menuju ke bangunan pertama yang diorang nampak ni, tiba-tiba sambil diorang tengah jalan tangan di bahu masing-masing ni, Haziq perasan keliling diorang ni ada asap. Kepulan-kepulan asap yang mengiringi tau. Macam, dia kata macam kepulan asap ni mula-mula sikit, lama-lama macam kabus tebal yang mengelilingi mereka sepanjang mereka jalan tau. So Haziq tanyalah, korang isap okok ke? Tak ada siapa jawab sebab memang tak ada siapa yang merokok pun, sebab dua-dua tangan di sini, di bahu masing-masing. Siapa yang tak ada. Tapi ada asap. Ada asap tau, macam kepung diorang sepanjang diorang berjalan menuju ke bangunan pertama di Island Tower tu. So ada satu member ni menonong jalan tau. Lepas tu dia macam nak pergi mana? Laju nak pergi mana ni? So dia kata macam, oh aku excited, kita dah sampai. Oh excited ya. So okey, tak apa, yang lain pun ikut. Bila yang lain ikut, waktu diorang sampai je dekat bangunan tinggal ni, diorang nak masuk je, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengar bunyi azan kuat sangat, macam ada Bilal kat sini. Siapa yang azan? So bila dengar azan subuh, diorang macam, oh berhenti sekejap, berhenti menghormati azan. So berhenti, dah habis azan tu, baru diorang pun bergerak masuk ke dalam kondo ni yang usang, yang terbiar berpuluh-puluh tahun ni. Bila diorang dah explore yang bahagian bawah ni semua dah tak ada apa, diorang decide untuk naik. Diorang naik sampai ke tingkat 4. Sepanjang perjalanan naik tangga tu, dengar bunyi macam-macam. Ada bunyi air mengalir lah, ada bunyi macam ada orang tengah bertukang lah, ada bunyi macam ada kehidupan kat situ. Dia kata susah nak describe, tapi macam memang bunyi macam ada orang. Ada bunyi benda-benda jatuh. Sedangkan malam tu, kan I mention tadi, bunyi angin pun tak ada, bunyi kenderaan tak ada, hanya bunyi cengkerik. Dah lah tadi ada bunyi orang azan kuat-kuat. Sekarang ni ada bunyi barang jatuh, barang diseret, ada bunyi tapak kaki orang lain. Ada bunyi air, macam air mengalir, macam air, macam tak tahulah ada orang mandi ke apa ke kan. Tapi dekat situ ada banyak bunyi, banyak aktiviti. Macam ada banyak aktiviti. Walau bagaimanapun, diorang semua memang dah biasa. Kalau ada apa-apa pelik, jangan tegur. So diamkan lagi lah. So semua pun diam. Haziq tak pasti orang lain dengar ke tak, jadi dia pun tak nak tanya-tanya. Dah naik tingkat 4 ni, diorang masuk ada satu unit rumah tu lah. Bila diorang masuk, diorang terkejut tengok, ui luas lah. Memang luas lah rumah tu. Ialah rumah orang kaya-kaya kan. Tapi dekat dalam tu ada banyak barang yang orang tinggal. Dia tak pasti siapa lah yang meninggalkan, tapi macam dekat tengah-tengah lantai tu ada banyak barang yang ditinggalkan. Ada kalender tahun 1993, ada barang-barang yang bertarikh waktu Island Tower tu roboh. So maybe ada orang just datang, orang lain yang dah pernah datang nak tinggalkan barang-barang memory ke apa kan. So diorang dah tengok lah. Dia pesan kat semua orang, jangan ambil apa-apa. Memang setiap kali pergi exploration memang dah pesan, jangan ambil, jangan kutip, jangan sentuh, jangan buat apa, jangan. So ada satu kawan antara ramai-ramai tu, dia cakap, korang pergi, jom kita ramai-ramai ambil gambar dekat tingkap tu. Sebab belakang tingkap tu ada pokok besar sangat tau. So nampak macam creepy lah kan. So okay, pergilah bergerak ramai-ramai. Dia pun tak tahulah kenapa dia ikut juga, tapi tak apa, ambil gambar. So lepas ambil gambar, dia nak keluar dah, nak pergi explore lagi lah tempat-tempat unit-unit lain semua. Nasib baik Haziq terperasan ada salah seorang kawan dia, kita namakan dia Anip. So dia perasan Anip bukan nama sebenar ni, ambil kalender 1993 tu. Dia tegur lah, weh asal kau ambil benda ni kan. Dia kata, kau nak ambil lah kenangan. Weh jangan kau tinggal, kau jangan gatal nak ambil-ambil apa semua kan. Kau letak balik. So Anip dah macam frust sebab Anip nak ambil, nak bawa balik sebagai kenangan. Sebagai kenangan ni
kenangan. Ini kenangan untuk engkau. So Hanif letak balik. Diorang pun bergerak. So diorang nak pergi bangunan yang lagi satu pula. Dia ada 3 bangunan. Satu roboh, satu yang diorang dah masuk ni, satu lagi diorang nak explore. Kejap ni lah lepas keluar unit tu. So okey lah keluarlah mereka beramai-ramai ni untuk ke bangunan nombor 2. So dah elok-elok dapat explore rumah yang usang sebelum ke Highland Tower. Dapat suruh kawannya Uzo tu untuk stay dan selamatkan diri. Sebelum masuk siap dengar lagi ada azan. Walaupun pukul berapa tu ke azan subuh. Dah masuk ada kepulan asap mengelilingi. Gatal pula si Hanif kutip kalender. Ke bangunan nombor 2. Dalam perjalanan masih jugalah tangan di bahu masing-masing ni. Masa dalam perjalanan tu nak ke bangunan sebelah, tiba-tiba diorang perasan ada kawan diorang ni selalunya kita namakan dia Husin. Husin bukan nama sebenar ni, selalunya bising. Bukan bising apa, kita tahu dia ada banyak cakap, kita tahu dia personality macam mana, kita tahu walaupun kita suruh kawan kita tu diam, dia ada PL dia lah yang kita tahu dia kawan kita. Tapi kalau dia diam, dia tunduk je diam, tak ada respon, tu kawan kita ke? Haziq macam, alamak dia ni tak ada mood ke? Ke tempat ni boring? Macam tu lah perasaan dia, tak ada mood ke? Tempat ni boring ke? Dia diam je tiba-tiba ni. So dia tanya, kau okey tak ni? Kau tiba-tiba diam je pula lepas kita keluar bangunan ni. Kau penat ke? Kalau penat kita rehat. Kawan dia yang tunduk diam tu, suara dah lain. Aku nak pergi sana. Ada orang panggil aku. Allah. Ini sekumpulan kawan-kawan. Tak ada bawa ustaz, tak ada bawa apa. Tiba-tiba lah pula si Husin ni ada kawan pula kat sini. Dalam keadaan macam ni. Siapa kawan dia? Dia tunjuk tu pula tempat tu gelap. Tak tahu apa kat situ. Dia orang ni pula kan hanya pakai handphone je untuk lampu. So takut. So tak apa. Dia orang diam je. Macam dalam keadaan macam semua masih terpinga-pinga. Apa hal Husin ni nak pergi mana? Apa suara macam tu? Dia orang macam, alah kau ni tak payahlah time-time ni nak gurau pula, nak pergi sana pula. Sana gelap, mana ada apa-apa. Sebab ingatkan Husin saja. Sebab Husin tu personality dia memang kirang gembira. Kini tidak lagi. Kini suara garau. Husin tu diam je tunduk. Dan tetap dia tunjuk memang nak pergi situ je. So kawan-kawan lain ni dah faham, this is not Husin. So diorang pegang je tangan Husin supaya Husin tak lari tau, pegang. So before anything bad happen, Haziq dengan kawan-kawan macam, jomlah lah, tak payahlah masuk bangunan nombor 2 tu, faham tak? Jomlah je lah, sebab Husin dia lain macam ni. So okay, diorang semua macam okay, agree, anggut je lah. Yelah kalau kawan kena wow, macam tu suaranya, takkanlah kita nak teruskan ke apa pula kat situ. So okay, semuanya nasib baik bijak, let's go guys, keluar daripada kawasan tu. Tapi nak keluar kenalah jalan jauh sikit, kan nak kena ada bukit semua, jalan. Tiba-tiba dalam tengah berjalan-jalan ni ada pula dalam exploration yang ke Highland Tower ni, kan tadi dah berpecah. Ada setengah pergi stay dengan Auni, yang ini yang ikut. So yang ikut ni adalah 2-3 orang perempuan. Tiba-tiba menangis pula. Dah lah kita ni nak keluar, Husin dah nak pergi tempat gelap. Yang apa duiku ni tengah nangis ni tiba-tiba. So dia tanya kenapa nangis. Senyap je nangis macam memang macam meraung tau. This is not tangisan biasa. Kalau kawan kita takut sekalipun sampai dia nak nangis, itu bukan caranya. Dia tahu, Haziq tahu yang menangis ni bukan kawan-kawan dia. Seram, bukan sedih tau bila dia dengar kawan dia 2 orang ni menangis. Nangis macam tu. Dah bukan jatuh kesian atau sedih. Ini dah jatuh seram. Malam tu sunyi kan, I cakap. Tak ada bunyi apa lain. Jadi kau bayangkan sepanjang-panjang kau balik tu. Tengah malam, lampu tak ada. Nak balik kat kereta kat sana kan. Okey tak apa, diorang jalan buat tak tahu je yang mana the boys yang dah pegang Husin. Diorang pun berjaga-jaga juga untuk the girls yang tengah menangis mendayu-dayu, meraung-raung, meratapi dia. Takut, tapi tetap berjaga-jaga. Takut
anyone macam tiba-tiba terlari nak masuk bangunan ke apa kan. So okay, Haziq dekat depan dengan member dia tadi, Anip tu yang gatal tangan. Dia kata lah, ni semua salah kau tau. Engkau tu, aku dah cakap jangan ambil apa-apa. Ni kau tengok, lepas satu-satu dah jadi benda. Sebab memang Haziq rasa macam itu je punca. Sebab tadi masa diorang exploration, masa diorang explore awal-awal kan tak ada apa. The minute kawan dia ambil barang je, terus ada satu kawan dia tiba senyap, nak pergi sana kan. Lepas tu tiba ni pula nangis meraung-raung, kemudian mendayu-dayu pula tengah malam ni. Takut. So bila dah keluar daripada Highland Tower tu, memang dah sampai dekat tempat kereta diorang. Yang Hussein ni memang diorang cepat-cepat letak dalam kereta sebab takut dia lari. Yang perempuan ni pula, yang tadi beriu-riu menangis, mendayu-dayu, meraung-raung, keluar je daripada kawasan Highland Tower tu. Masa dah nak sampai kat kereta, senyap. Tiba-tiba diorang stop nangis. So diorang macam, tiba-tiba diorang dah macam kembali kepada diri mereka sebenar. Macam bukan diorang yang nangis tadi tau. So okey, tak apa. Kalau yang ini dah nampak okey, ini yang masih murung, yang masih senyap tiba-tiba, ini yang kita nak kena handle ni. So diorang bagi minum air, diorang suruh mengucap, diorang bagi air, diorang bagi tenangkan, diorang suruh istighfar apa semua. Time ni Hussein racau dalam kereta tu, nak tolak kawan-kawan, nak keluar daripada kereta, nak lari balik ke Highland Tower. Dia kata, ada orang tunggu aku, ada orang panggil aku. Dia cakap, oh my god, dia nak lari. So dah jadi commotion kat situ sebab semua tengah tahan supaya tak keluar daripada kereta. Kau bayangkanlah kalau si Hussein tu betul-betul lari masuk, siapa yang nak ambil dia? So dia dah memang tak boleh nak buat apa. So dia kata, jom kita gerak je, keluar daripada bukit antarabangsa ni. Tak payah nak dekat sini lagi dah. So fine, semua drive pergi kedai mamak. Diorang memang lepas mana-mana pergi exploration ke apa, diorang memang kena stop somewhere dulu sebelum balik rumah masing-masing. So stop lah kat kedai makan ni. Lepas tu dah semua turun, yang Hussein ni masih lah masam je muka, duduk diam. Diorang macam cubalah nak communicate dengan Hussein ni. Nampak macam Hussein, tapi tetap macam, sebab tadi tu diorang rasa tu bukan Hussein tau. So ni nampak macam Hussein macam dah sedar sikit je. Tak tahulah ya ke sedar ke tak sedar ke apa ni. Semua macam tanya lah. So sambil diorang macam beristighfar, dia baca sikit lah untuk menenangkan Hussein ni semua. Hussein muka masam, pandang tajam je dekat Haziq. Pasal Haziq ni macam gelisah lah, resah lah apa benda kan. Besar pandang aku ni pula. Tiba-tiba tak semena-mena Hussein tu cakap, kau tunggu, dia tahu siapa kau. Haziq macam, kenapa aku tu? Apa aku buat? Bukannya aku yang ambil kalender tu ke apa? Asal aku? Haziq dah takut. Haziq macam, ayu, apa ni? Apalah bahala bencana pula. Sebab sebelum ni tak pernah tau kena-kena macam ni. Whatever yang diorang explore tak pernah. So ini memang punca sebab si Anip tu pergi gatal kutip entah apa-apa tu tau. Sebab sebelum ni tak pernah jadi macam ni. So lepas makan apa semua, diorang masing-masing balik. Dengan si Hussein yang entah okey entah tidak tu, diorang hantar je lah balik. Tak tahulah apa jadi kan, balik. Tapi Haziq dengan beberapa kawan nak kena menghala ke Shah Alam. So diorang gerak jugalah. Tak apalah. So diorang gerak sendirilah. Tapi diorang stop sekejap dekat ada stesen minyak opposite Sunway Pyramid. Kalau korang tahulah, Sunway Pyramid opposite dia ada stesen minyak. Masa diorang stop kat situ nak buang air kecil ni, bang, bunyi azan ya. Dengar orang bang bunyi azan. Ini baru azan subuh. So bila dengar bunyi azan tu, habis tadi tu siapa azan? Tu azan apa? Itu saja kisah yang ada untuk kongsi dengan kalian tentang pengalaman Haziq dan kawan-kawannya yang I bagi nama-nama samaran tadi tu. Ketika mereka explore bangunan Highland Tower, Haziq dia kata lepas dia balik, dia buat research sikit pasal Highland Tower. Dia kata kalau tengok gambar yang dia google, tempat yang dia kata padang luas yang diorang kena jalan nak pergi bangunan nombor 2 tu is actually kawasan di mana bangunan satu yang runtuh tu tau. Untuk diorang jalan dekat tanah yang flat macam tu, itu adalah sangat pelik. Nombor 2, apa asap-asap yang mengelilingi diorang sepanjang perjalanan diorang nak pergi bangunan tu? Asap tu memang kabus yang bergerak dengan diorang tau. Bukan kabus kawasan yang kita tembus dia, no. Bulan-bulan asap ni macam mengepung mereka, bergerak sekali. Nombor 3, siapa yang azan tu? Pukul 3 pagi lebih tu, siapa azan? Itu azan apa?
Kenapa bunyi dekat sangat? Macam ada orang azan dekat dia orang. Yang terakhir, Husin tak ada memory langsung. Yang dia duduk meracau-racau dalam kereta nak lari. Yang dia dekat sana dia nak pergi mana. Tak ada. Tak even ada memory yang kawan dua orang ni menangis. So maksudnya Husin tak tahu apa-apa. So apapun, kalau anda juga ada kisah yang lebih kurang sama, atau anda ada kisah yang lain yang anda nak kongsi, jangan lupa share dekat para Faisal. So sehingga kita bertemu lagi lah in the next video. I cuba untuk jadi konsisten. Bye. Assalamualaikum.